Hai semua, Dr. CK di sini. Hari ini, dekat podcast ini, saya akan berkongsi tentang apa itu biostimulan. Di Malaysia, terutamanya dalam industri baja, terdapat berbagai produk biostimulan yang sedia ada di pasaran. Berasaskan sumber organik seperti ekstrak lumpai laut, that is a seaweed extract lah dalam bahasa Inggeris. Lepas itu, asid humic, asid amino, bahan inorganik, kaitosan, dan mikrobiota. Saudara-saudari sekalian mungkin tertanya-tanya, apa itu biostimulan dan apa kebaikannya? Perkataan ini dalam bahasa Inggeris ialah biostimulan. Bunyinya juga sama. Dalam bahasa Inggeris, definisi bio itu boleh dikaitkan dengan sumber semula jadi organik. Manakala perkataan stimulan ini pula bermaksud langsangan. Secara ringkas, mengikut petikan majalah Agromeda, biostimulan ialah sumber organik yang mengandungi bahan-bahan semula jadi atau mikroorganisma yang berfungsi merangsang proses fisiologi tanaman bagi meningkatkan pengambilan dan kecekapan nutrien sekaligus mengurangkan ketergantungan kepada bahan kimia. Jadi ia tidak akan bergantung semata-mata kepada baja kimia saja. Selain itu, ia juga boleh meningkatkan ketahanan terhadap tekanan abiotik dan kualiti hasil tanaman. Ia juga secara tidak langsung dapat mengurangkan tekanan biotik dengan meningkatkan mekanisme pertahanan dalaman sesuatu tanaman dengan menjadikan tanaman itu lebih kuat. Dalam konsep circular economy atau ekonomi berkeliling, penghasilan biostimulan daripada produk sampingan membuka jalan untuk mengita semula sisa makanan. Usaha ini dapat memberi faedah kepada penanam, industri pertanian, makanan, dan juga sektor pengguna. Aplikasi biostimulan boleh dibezakan mengikut jenis dan waktu penggunaan. Dalam strategi pengurusan perosak dan penyakit tanaman, biostimulan mempunyai pendekatan secara pencegahan atau pemulihan. Dalam bahasa Inggeris, yaitu prevention or recovery, yang akan memberikan hasil optimal dari segi kualiti dan kuantiti. Contohnya, penggunaan biostimulan bersifat pencegahan yang berasaskan lumpai laut, seaweed, biasanya bertindak membina ketahanan tanaman-tanaman supaya ia dapat bertindak dengan cepat apabila tekanan abiotik benar-benar berlaku. Manakala, penggunaan biostimulan yang berasaskan asid amino mempunyai sifat pemulihan. Ini biasanya dipakai ketika atau selepas sesuatu tekanan abiotik telah menyelam tanaman tersebut. Selalunya dalam situasi ini, tumbuh besaran tanaman akan terganggu. Tetapi, dengan penggunaan biostimulan ini, ia dapat membantu sesuatu tanaman itu kembali kepada pertumbuhan yang normal dengan cepat seterusnya dapat mengatasi masalah kehilangan hasil dan kualiti tanaman. Selain itu, dalam pengurusan penyakit dan perosak, biostimulan juga digunakan dalam tumbuh-besaran tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, biostimulan yang berasaskan asid folic, asid humic, atau mikrobiota sesuai digunakan semasa proses pertumbuhan akar, atau biostimulan berasaskan lumpai laut dan asid amino pula dapat membantu semasa proses pembungaan, pembentukan buah. Bagaimanapun, terdapat berbagai jenis produk biostimulan di pasaran, sama ada bentuk tabur sebagai bahan tambahan dalam baja atau bentuk cecair, serbuk, dan lain-lain. Jadi, untuk mengoptimalkan aplikasi biostimulan, pengguna dinasihatkan untuk mengambil tahu mod tindakan bagi setiap jenis biostimulan. Dengan ini, penanam akan dapat mengenal pasti jenis biostimulan yang diperlukan untuk keperluan tanaman mengikut dos optimal dan hasil yang disesakan. Sekian itu sesi perkongsian hari ini. Thank you.